Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat kembali ke sekolah semula. Harapan cikgu, semoga adik-adik berasa gembira apabila kembali ke sekolah nanti. Hari ini, saya Cikgu Halimi akan memberikan taklimat disiplin berkaitan dengan peraturan sekolah. Adik-adik, tujuan taklimat disiplin ini diadakan adalah untuk meningkatkan pencapaian akademik dan melicinkan pengurusan sekolah. Cikgu harap semua adik-adik dapat menonton dari awal video ini dan sehingga ke akhirnya. Beberapa aspek untuk permulaan, cikgu akan taklimatkan 4 perkara sahaja, iaitu 1. Hormat menghormati. Kedua, penampilan diri. Yang ketiga, kehadiran. Dan yang keempat, berkaitan dengan kebersihan. Adik-adik, aspek pertama cikgu maklumkan tadi iaitu berkaitan dengan hormat menghormati. 1. Peraturan atau undang-undang sekolah mestilah dipatuhi dan dihormati oleh semua murid SK Pengkalan Tentera. Maknanya di sini, murid-murid mesti akur dan patuh kepada peraturan sekolah, di mana semua sekolah dalam Malaysia ni mempunyai peraturannya tersendiri. Sebagai contoh, SK Pengkalan Tentera sudah mengeluarkan satu buah buku. Nama bukunya iaitu Peraturan. Dan ini untuk panduan bagi murid lah. Jadi cikgu rasa semua adik-adik dah memiliki buku ini lah. Okey, cikgu harap rajin-rajinlah membaca dan kita dapat patuhi peraturan sekolah. Yang kedua, semua murid mestilah menghormati guru-guru, kaki tangan sekolah, pengawas sekolah, ketua kelas, pelawat-pelawat dan rakan-rakan sepersekolahan. Maknanya di sini, yang kedua ni berkenaan dengan warga SK Pengkalan Tentera. Ramai yang datang ke sekolah, kawan-kawan, cikgu-cikgu, pelawat, ada antaranya ibu bapa awak sendiri ataupun pelawat daripada pihak luar yang datang ke sekolah. Cikgu nak budaya hormat menghormati antara satu sama lain dapat diterapkan ke dalam jiwa adik-adik. Okey, apa yang cikgu nak maklumkan, biasakan diri kita dengan menggunakan perkataan salam, Assalamualaikum cikgu, Assalamualaikum kawan-kawan dan Assalamualaikum tuan-tuan ataupun puan. Jadi kita ringankan mulut, kita ringankan tulang, kita dapat juga membantu rakan-rakan persekolahan kita supaya suasana sekolah menjadi harmoni. Baiklah adik-adik, yang ketiga, murid-murid dikehendaki menghormati bendera negara, bendera negeri dan bendera sekolah. Dalam video cikgu ini, ada ketiga-tiga benderanya. Pertama, yang atas sekali iaitu bendera Malaysia. Yang kedua, iaitu bendera negeri Pahang. Yang ketiga, yang berwarna kuning itu ialah bendera SK Pengkalan Tentera. Jika adik-adik masuk ke kawasan sekolah, adik-adik akan menjumpai bendera ini terutamanya di kawasan Dewan Perkasa dan di hadapan pejabat. Maknanya cikgu nak bagi tahu kepada semua adik-adik, jika nampak bendera ini, kita kena menghormati. Bagaimana kita nak menghormatinya? Bila adik ternampak bendera jatuh di atas lantai, jangan dibiarkan. Adik-adik tolong ambil dan simpan di tempat yang lebih baik. Yang kedua, jangan bakar bendera. Yang itu bermaknanya kita tidak menghormati bendera negara kita, negeri kita dan bendera sekolah kita.
Jadi adik-adik kena sentiasa belajar dan tahu menghormati bendera dan tanamkan semangat patriotik. Okey, cikgu akan pergi yang seterusnya. Bila lagu berkumandang, seperti lagu Negaraku, lagu Negeri Pahang dan lagu sekolah, murid-murid dikendaki berdiri tegak ketika menyanyikan lagu Negaraku, lagu Negeri Pahang dan lagu sekolah. Nyanyian hendaklah dengan suara yang lantang dan penuh semangat. Maknanya di sini, biasanya jika ada perhimpunan rasmi sekolah, murid-murid kena berdiri tegak. Tandanya sebagai menghormati lagu tersebut. Tangan berada di suisi dan kaki mesti rapat. Pernah nampak kan di sekolah sebelum ini? Jadi yang apa yang cikgu nak tegur supaya kita perbaiki diri kita dan cikgu nak adik-adik faham kepentingan menghormati lagu-lagu kebangsaan. Baiklah, seterusnya cikgu akan menerangkan etika pemakaian tentang pakaian seragam. Apa yang cikgu nak terangkan ada maknanya. Pertama, pakaian seragam ialah bukan pakaian yang berfashion. Mestilah bersih, lengkap dengan lencana sekolah. Bagi murid lelaki, mestilah dikoceknya. Bagi murid perempuan Islam, ditudungnya. Dan memakai tanda nama di atas lencana sekolah. Sebentar nanti, cikgu akan tunjukkan di mana kedudukan lencana dan tanda nama. Okey, kedua, kasut dan stokin berwarna hitam atau putih. Cikgu nak maklumkan kepada adik-adik, adik-adik boleh memakai kasut hitam, berstokin hitam. Jika tiada, masih nak pakai kasut yang berwarna putih, boleh dan dialu-alukan. Tapi, cikgu masih menggalakkan adik-adik memakai kasut yang berwarna hitam. Yang ketiga, lencana sekolah hendaklah digunakan semasa murid-murid menyertai kegiatan luar darjah dan lawatan-lawatan yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Maknanya, sekolah ni mempunyai pelbagai aktiviti. Kadang-kadang ada murid-murid yang terlibat dengan kegiatan luar. Contoh, perkemahan. Jika kita pergi keluar daripada kawasan sekolah, dengan diiringi oleh cikgu, pastikan murid ada pakaian yang mempunyai lencana sekolah. Okey, tak boleh berpakaian bebas sebab lencana sekolah ni menunjukkan identiti diri kita bahawa kita adalah murid SK Pengkalan Tentera. Okey. Baiklah adik-adik, cikgu akan pergi kepada aspek yang kedua, iaitu penampilan diri. Adik-adik perhatikan dalam video cikgu ini terdapat dua orang murid, seorang murid lelaki dan seorang murid perempuan. Penampilan diri ini cikgu nak menegur dari segi pemakaian. Okey, gambar cikgu akan beri kepada gambar yang pertama dulu, iaitu gambar murid lelaki. Okey, pakaian murid lelaki ya. Murid lelaki baju kemeja warna putih, lengan pendek, dimasukkan ke dalam seluar, butang dikenakan dengan lengkap dan mesti memakai tali leher. Kalau murid biasa, tali lehernya warna biru muda. Adik-adik jangan terkejut jika ternampak pengawas sekolah ataupun pengawas pusat sumber ataupun unit bimbingan dan kaunseling. Mereka berbeza. Mereka ada pakaian uniform tersendiri. Bagi murid biasa, murid akan memakai uniform seperti dalam gambar ini. Okey? Seluar mestilah berwarna biru gelap. Okey,
Gambar sebelah lagi iaitu murid perempuan. Okey, murid perempuan inilah pakaiannya. Kita tengok nombor 2, baju kurung warna putih, tudung warna putih, kain warna biru gelap. Dan satu lagi, anak tudung mestilah berwarna putih. Okey, adik-adik dah lihat kan video ini, dan cikgu nak selepas ini jika kembalinya adik-adik ke sekolah, adik mestilah berpakaian beruniform, pakaian lengkap seperti ini. Baiklah adik-adik, seterusnya cikgu nak fokus kepada pakaian rasmi untuk kegiatan sukan dan pendidikan jasmani. Okey, untuk kegiatan sukan dan pendidikan jasmani, baju T sekolah lengan pendek bagi murid lelaki. Murid perempuan lengan panjang. Mesti berseluar trek sekolah warna biru gelap dengan logo SK Pangkalan Tentera. Yang ini cikgu nak tekankan kepada semua adik-adik kena tahu. Sebab sekolah kita memang ada jual pakaian aktiviti ini. Cikgu nak adik-adik dapatkan pakaian ini di kedai buku SK Pangkalan Tentera. Jadi semuanya ada dijual. Jangan beli di luar. Kalau beli di luar, seluar dan baju tidak mempunyai logo SK Pangkalan Tentera. Okey, yang kedua, semua murid dilarang memakai atau membawa barang-barang kemas atau perhiasan ke sekolah. Yang ini kebiasaannya cikgu akan letak kepada murid perempuan lah. Suka memakai rantai, gelang, subang pula beli yang anting-anting yang besar dan sebagainya. Okey, sebab sekolah tidak akan bertanggungjawab jika barang-barang yang berharga itu hilang. Jika cikgu nampak ada adik-adik pakai perkara-perkara yang cikgu sebutkan ini, barang-barang perhiasan diri ini, cikgu akan ambil dan cikgu akan maklumkan kepada ibu dan bapa awak di rumah. Sebab itu antara peraturan kepada semua adik-adik dilarang sama sekali membawa perkara-perkara yang dilarang. Yang itu nanti cikgu akan maklumkan kemudian. Baiklah adik-adik, seterusnya cikgu akan menerangkan tentang etika pemakaian bagi murid bukan Islam. Okey, satu, manakala bagi murid bukan Islam, berbaju kemeja putih dan blausnya mestilah berwarna biru tua. Ini contoh pemakaian bagi murid perempuan bukan Islam. Jika adik-adik teringin nak pakai baju kurung seperti murid Islam tapi tidak bertudung, boleh dan sangatlah dialu-alukan. Okey, yang sebelah kiri pula tu ialah murid yang berpakaian sukan ataupun pendidikan jasmani. Yang cikgu nak tegurkan kat sini, walaupun murid bukan Islam tidak bertudung, bukan bermakna adik-adik boleh memperagakan gaya rambut. Sebab kita dah terikat dengan peraturan sekolah. Tidak dibenarkan mewarnakan rambut. Bagi rambut panjang, hendaklah diikat dengan kemas menggunakan getah rambut. Jangan rambut tu dibiarkan tak diikat dengan kemas. Nanti tak cantik bila cikgu melihat adik-adik. Baiklah adik-adik, seterusnya cikgu akan tunjukkan kod dan etika pemakaian lencana dan tanda nama. Okey, yang sebelah hujung sana iaitu baju kemeja bagi murid lelaki. Lencana mesti dilekatkan di hadapan poket dan tanda namanya di atas poket. Jaraknya 2 cm sahaja. Okey, gambar yang tengah itu ialah pakaian baju kurung bagi murid bukan Islam. Okey, jika murid bukan Islam tidak memakai baju blouse,
dia boleh memakai baju kurung, tetapi tanda nama dan lencana mesti dijahit sama juga seperti dalam gambar yang cikgu berikan. Yang ketiga, iaitu gambar tudung. Tudung bagi murid Islam. Okey, bagi murid Islam, lencana dan tanda nama. Okey, baiklah. Cikgu akan tunjukkan paparan yang lebih jelas. Tadi kita nampak gambar daripada sudut pakaian, sudut baju kurung, baju kemeja dan tudung. Kali ini cikgu tunjukkan pada rupa yang sebenarlah kepada murid lelaki lah. Okey. Jadi cikgu akan teruskan. Yang satu tu ialah tanda nama. Okey, tanda nama hendaklah dijahit 2 sentimeter daripada poket baju kemeja sekolah. Yang kedua, itu lencana. Lencana sekolah hendaklah dijahit di tengah-tengah poket baju kemeja sekolah. Jadi adik-adik dapat melihat sendiri bagaimana cara dan etika pemakaian lencana dan tanda nama sekolah. Minta adik-adik maklumkan kepada ibu bapa. Inilah yang kita kena ikut dan patuhi peraturan sekolah yang telah ditetapkan. Baiklah adik-adik, seterusnya cikgu akan terangkan potongan rambut. Okey, satu, murid lelaki mestilah berambut pendek dan tidak berfashion. Maksudnya, tidak dibenarkan mewarnakan rambut. Okey, jadi cikgu dah maklumkan kepada adik-adik, jangan memandai-mandai nak ubah gaya rambut kamu mengikut trend terkini. Okey, yang kedua, murid perempuan boleh berambut panjang. Tetapi pastikan berdandan dengan kemas, tidak diwarnakan dan tidak berfashion. Okey, jangan sebab cikgu selalu melakukan aktiviti spot check. Cikgu akan memerhatikan gaya rambut awak. Jika rambut terlalu panjang, cikgu akan ambil tindakan dan adik-adik boleh dikenakan tindakan hukuman. Okey, jadi cara yang betul nanti cikgu akan paparkan dalam bentuk gambar. Murid lelaki kena tengok video cikgu ni, ingat rambut apa yang dibenarkan sahaja ketika berada di sekolah. Baiklah adik-adik, seterusnya cikgu ingin menerangkan cara potongan rambut yang dibenarkan oleh pihak sekolah. Okey, cikgu nak adik-adik lihat gambar yang cikgu paparkan ini ada daripada sudut pandangan hadapan, sudut pandangan belakang dan sudut pandangan sisi. Jadi cikgu nak terangkan jika sebarang pertanyaan nanti buka sekolah boleh tanya dengan cikgu. Okey, pandangan hadapan, rambut menutupi garisan tengah dahi. Jika rambut sudah mula turun sehingga ke lebih daripada tengah dahi, 1/3, bermakna rambut adik-adik dah mula panjang dan adik-adik mungkin akan dikenakan tindakan jika tidak bertindak awal. Jadi tolong maklumkan kepada ibu dan bapa kalau rambut tu dah nampak agak-agak panjang, cepat-cepatlah potong. Ataupun kalau nak senang, pergi saja ke kedai gunting rambut. Sebut, saya nak gunting gaya budak sekolah. Jangan nak kata saya nak gunting gaya artis, saya tak nak. Okey, yang gambar yang kedua daripada sudut sisi belakang. Okey, rambut mestilah tidak melebihi daripada 1 inci panjang. Okey, yang ketiga, pandangan sisi, gambar yang ketiga, rambut menutup kedua-dua telinga. Dan sideburn melebihi daripada paras hidung ni. Sideburn ni berada di tepi ni. Jadi tolong ingat, kalau rasa dah panjang,
tolong ambil tindakan, segera pergi ke kedai gunting rambut. Okey, sebab saya, Cikgu Alimi, cikgu disiplin, akan sentiasa memantau dan kadang-kadang cikgu juga akan membuat spot check pada bila-bila masa. Bila cikgu dapati ada adik-adik yang ingkar, yang tidak mengikuti peraturan sekolah, cikgu akan cepat-cepat maklumkan kepada kedua ibu bapa awak dan rekod disiplin awak akan dimasukkan ke dalam rekod masalah disiplin. Okey, satu lagi. Sekarang banyak gaya rambut yang trend. Cikgu tahu ada yang mengikut trend terkini lah. Gaya artis, gaya apa dan sebagainya. Cikgu nak ingatkan, jangan buat rambut pelik-pelik. Cikgu nak biarlah rambut tu gaya sebagai murid SK Pengkalan Tentera. Sebagai contoh, kalau kita lihat di luar sana, ada yang sampai botak kat tepi tu, dia biarkan tengah-tengah sahaja di atas. Itu salah. Jangan diikut. Kita ada peraturan dan kita kena akur dengan peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Baiklah, seterusnya cikgu akan terangkan kepada adik-adik aspek yang ketiga, iaitu kehadiran. Jadi cikgu kena maklumkan kepada adik-adik kehadiran ke sekolah adalah penting dan wajib jika tiada apa-apa masalah. Okey. Yang pertama, hadirkan diri 10 minit lebih awal untuk sebarang aktiviti. Waktu persekolahan kita pukul 7.30 pagi. Jadi, jika murid nak datang, mestilah datang lebih awal. Sebab 7.30, 7.30 pagi, loceng dah mula berbunyi. Okey, loceng kedua akan berbunyi pada pukul 7.40 pagi. Maknanya di sini cikgu nak adik-adik datang lebih awal. 7.20 hadir ke sekolah untuk sesi pagi ya. Untuk sesi petang waktunya berbezalah. Okey, yang kedua, jika tidak dapat hadir, bukan bermaknanya awak boleh bersuka ria di rumah. Mesti bersebab kenapa tidak dapat hadir ke sekolah hari ini. Jadi kalau awak tidak memberi sebab dan alasan yang munasabah, adik-adik boleh dikira sebagai ponteng sekolah. Bila ponteng sekolah, akan boleh dikenakan tindakan hukuman. Okey, bagaimana adik-adik kalau tidak dapat hadir ke sekolah? Mesti ada sebab. Yang kedua, hanya surat doktor ataupun sijil sakit, MC, atau surat yang ditandatangani oleh waris yang menyatakan sebab tidak hadir diterima sebagai bukti. Maknanya surat yang ditandatangani oleh ibu atau bapa atau waris penjaga awak hanya yang boleh digunakan sebagai bukti bahawa adik-adik tidak hadir ke sekolah. Jika tiada apa-apa, surat tiada, surat MC pun tak ada, adik-adik dikategorikan sebagai ponteng sekolah. Tolong ingat. Okey. Seterusnya cikgu akan pergi tentang maklumat yang tidak hadir ke sekolah. Tanpa sebarang maklumat akan diberi surat peringatan pertama. Surat amaran ni, ini peringatan ni surat amaran pertama akan dikeluarkan. Yang kedua, jika lagi diulang, dan yang ketiga akan diberi, dan itu adalah amaran terakhir adik-adik semua. Okey, kat bawah tu cikgu ada paparkan bagaimana kalau adik-adik tidak hadir secara berturut-turut, tidak hadir tidak berturut-turut dan apa tindakannya. Adik lihat nombor 1 tidak hadir berturut-turut.
3 kali berturut-turut tak ada surat, tak ada khabar, tak ada telefon, tak ada WhatsApp. Sudah cikgu kelas awak, cikgu kelas adik-adik dah boleh mula keluarkan surat amaran pertama. Okey. Yang kedua, masih lagi mengulangi sikap yang sama, suka ponteng sekolah. 7 hari selepas amaran pertama, dah kena 3 hari surat amaran pertama. Buat perangai pula. 7 hari selepas 3 hari tu, kena cikgu kelas akan keluarkan surat amaran kedua. Faham tak adik-adik? Okey, yang ketiga. 10 hari selepas amaran kedua, tidak berubah lagi, masih tidak insaf. Dan tiada sebab kenapa tidak hadir ke sekolah. Maka cikgu kelas awak, cikgu kelas adik-adik akan keluarkan surat amaran yang ketiga. Jadi bila dah masuk yang keempat, 14 hari selepas amaran akhir, jumlah keseluruhan 34 hari, maka adik-adik boleh diberhentikan sekolah. Ibu bapa adik-adik perlu buat rayuan jika nak masuk ke sekolah semula, tapi mungkin mungkin adik-adik tidak lagi bersekolah di SK Pengkalan Tentera, kena mohon di sekolah yang lain supaya adik-adik boleh berubah. Okey, bagi kesalahan yang tidak hadir, tidak berturut-turut. Yang pertama, pada hari ke-10, cikgu kira-kira dalam buku rekod kedatangan, dah cukup 10 hari yang tidak berturut-turut. Kena surat amaran yang pertama. Yang kedua, 10 hari selepas amaran pertama. Amaran 1 tadilah. Bila masih tidak berubah lagi, kena dapat surat amaran kedua daripada cikgu kelas adik-adik. Yang ketiga, 20 hari selepas amaran kedua, masih tidak insaf lagi. Cikgu akan keluarkan surat amaran terakhir. Okey. Dan 20 hari selepas amaran akhir, tak insaf, dah dinasihatkan supaya berubah menjadi murid yang baik, tidak lagi berubah, maka dah pun jumlah cuti tu banyak sangat sampai 60 hari. Ini yang tak ada sebab, yang tak ada sebab, tak ada surat, tak ada sijil doktor dan sebagainya. Adik-adik boleh juga diberhentikan sekolah. Maka adik akan hilanglah peluang adik-adik untuk berada di SK Pengkalan Tentera. Cikgu beri peringatan supaya perkara macam ni tidak berlaku dalam sekolah kebangsaan Pengkalan Tentera. Cikgu akan sentiasa memastikan adik-adik dapat mengikuti peraturan sekolah yang telah ditetapkan. Baiklah, dan kita sudah sampai ke aspek yang terakhir, iaitu aspek kebersihan. Jadi cikgu nak maklumkan kepada adik-adik, budaya pembersih ni perlu dibawa ke sekolah. Cikgu tak nak ada budaya pengotor. Okey, murid-murid mestilah menjaga kebersihan dan kesihatan diri, bilik darjah, bangunan dan kawasan sekolah. Jadi cikgu nak ingatkan, pertama kebersihan dan kesihatan diri. Itu diri adik sendiri. Adik bangun pagi, adik siapkan diri nak ke sekolah, berpakaian mestilah pakaian yang bersih. Sampai saja ke sekolah, tolong jaga kebersihan pula. Bila sampai ke bilik darjah, pastikan kelas adik-adik sentiasa bersih. Jangan ada apa-apa sampah ataupun kotoran. Sebab cikgu hari ini sentiasa memantau kebersihan kelas adik-adik. Okey, seterusnya bangunan. Bangunan yang adik berada dalam sekolah Pengkalan Tentera ni sentiasa dijaga. Tolong sama-sama kita menjaga kebersihan.
sebab kita adalah sebahagian daripada warga SK Pekalan Tentera dan cikgu selalu terapkan sikap pembersih ni daripada awal hingga ke hujung dia hujung dia berada di sekolah Pekalan Tentera, mengamalkan budaya bersih. Okey, dan kawasan sekolah lah. Kita jangan lupalah kawasan sekolah ni banyak. Padang sekolah, makmal komputer, Dewan Perkasa, Dewan Bestari, bilik perpustakaan, bilik sains dan macam-macam lagi yang ada di sekolah. Jadi kita sama-samalah menjaga kawasan sekolah. Ya adik-adik ya. Okey, seterusnya yang kedua, adik-adik, buang sampah dan sisa makanan dalam bakul atau tong sampah yang disediakan. Janganlah adik-adik buang merata-rata. Kalau ada kawan yang suka membuang sampah merata-rata, tegur dan maklumkan kepada kawan-kawan, jangan buang sampah merata-rata. Sebab kita kena jaga kebersihan sekolah kita. Faham adik-adik ya? Okey. Yang ketiga, cikgu nak tekankan tentang jaga kebersihan tandas. Okey, jaga kebersihan tandas. Tandas ni sentiasa dicuci oleh pekerja pembersihan. Tetapi kita yang gunakan. Kalau kita gunakan tandas tersebut, pastikan selepas kita buang air besar, air kecil apa, kita basuh elok-elok dengan air. Kalau perlu nak tarik flush tandas, kita tarik flush tandas. Cikgu ingatkan kita sama-samalah menjaga kebersihan tandas. Kalau kita tak jaga kebersihan tandas, pasti tandas itu akan berbau sangat busuk. Ya adik-adik, cikgu ingatkan. Sebab apa? Bila cikgu akan lalu di hadapan tandas, cikgu akan berbau. Siaplah siapa murid yang tidak suka membersihkan tandas ni. Selepas dia dah buang apa-apalah. Okey, seterusnya cikgu ingatkan kepada semua adik-adik, jangan meludah dari tingkat atas bangunan atau meludah di lantai konkrit. Okey, boleh ingat semua? Cikgu harap ini sahajalah yang cikgu nak. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai ke penghujung taklimat disiplin. Saya, Cikgu Halimi, ingin mengucapkan terima kasih kepada semua adik-adik yang sudi mendengar daripada awal hingga ke akhir video cikgu ini. Apa yang cikgu nak tekankan, cikgu nak beri ingatan baliklah kesimpulannya. 4 aspek yang cikgu tekankan. Apa dia tadi adik-adik? Yang pertama, tentang hormat menghormati. Yang kedua, tentang penampilan diri. Yang ketiga, tentang kehadiran. Yang keempat, akhir sekali tadi, iaitu tentang kebersihan. Itu adalah yang taklimat awal. Okey, banyak lagi yang perlu cikgu maklumkan kepada adik-adik. Masalah disiplin, bully dan sebagainya. InsyaAllah jika kita berpeluang bersemuka, cikgu akan maklumkan semula dalam taklimat secara bersemuka supaya adik-adik lebih jelas dan faham apa yang cikgu nak sampaikan kepada adik-adik. Sekian sahaja, cikgu harap adik-adik tonton ni video ini sehingga adik-adik betul-betul faham dan kita sama-samalah dapat mengikuti peraturan dan undang-undang sekolah yang telah ditetapkan. Sekian, cikgu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe,